Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid, dan dengan ketentuan yang baik yang Allah kurniakan kepada kita, masa yang terlalu berharga pada kita, sehingga Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr ila al-akhir al-ayah. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam kerugian, kerana masa yang kita lalu dia tidak akan boleh berpatah balik. Masa yang kita tinggalkan kita tak akan dapat balik, melainkan masa-masa itu kita gunakan dan kita pakai dalam keadaan kita berada dalam dua perkara yang disebut oleh Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apa yang kita buat, sama ada menuntut ilmu dan sebagainya, kerana kita ingin mengkuatkan dua perkara ini. Bukan untuk kita menghimpun seperti mana kita menghimpunnya harta dunia. Kerana zaman inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila zaman hampirnya dunia ini akan diqiyamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi berkata, qalilul ulama wa kathirul khutaba. Tinggal sedikit di kalangan para ulama. Ulama ini, tuan-tuan, bukan bermakna yang kita nilai. Ulama ini yang dinilai oleh Allah. Jika pada penilaian kita, orang alim itu orang yang bijak bercakap, orang yang boleh mengeluarkan Al-Quran pada mulut-mulut mereka dan hadis. Tetapi Rasulullah mengingatkan kita tentang besok apabila sampai akhir zaman, Al-Quran itu hanya berada di kerongkong-kerongkong mereka. Ramai orang yang boleh berkata akan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita nilai alim itu pada pandangan kita. Tetapi alim pada pandangan Allah, Allah nyatakan kepada kita jelas. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau kita nak tahu yang kita ini alim pada sisi Allah, maka ukurlah dengan sifat takwa yang ada dalam diri kita. Tetapi jika mana kita tidak takut kepada Allah, nescaya ilmu yang ada pada diri kita la yanfa', tidak ada manfaat. Ilmu yang ada pada kita yang disebut oleh ulama, ilmu itu adalah ilmu yang sia-sia. Dan ilmu itulah yang menjadi asbab kita besok dilaknat dan ditemplak di yaumul akhirah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan bacakan nasihat yang keempat daripada kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, "Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi salihil a'mal." Kemuliaan dunia itu boleh diraih dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu boleh diraih dengan amal saleh. Jika kita himpunkan dan kita rakus tamak berusaha habiskan umur ini dengan memikirkan dunia, bermakna kita cuma meraih kemuliaan dunia. Tetapi jika kita himpunkan seluruh umur kita untuk melakukan amal saleh, bermakna kita telah berusaha untuk meraih kemuliaan akhirat. Tuan-tuan, dunia ni tak salah. Semua perkara yang ada di dalam dunia ni tak salah. Yang salahnya, ketika mana kita menerima perkara tersebut. Ketika mana kita menerima perkara tersebut, pada ketika itulah menjadi kesalahan. Contoh dia begini, tuan-tuan. Jika kita nak letakkan harta dunia itu 100% salah, tak boleh. Kerana ada perintah Allah untuk mengambil akan nikmat ini. Antaranya dalam suratul Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang salahnya bagaimana, tuan-tuan? Ketika dunia itu ada pada tangan kita, apakah perasaan kita? Tatkala itu salah. Ketika dunia itu ada pada tangan kita, kita mula merasa sombong dengan kurniaan tersebut. Ketika kita mula ada duit, ketika itu kita mula kurang pergantungan kita dengan Allah dan kita bergantung dengan harta kita. Yang tu salah. Lalu saya bertanya dengan diri saya. Ketika saya ada duit dan ketika saya kurang duit, ada tak perasaan yang berbeza? Jika saya ada perasaan yang berbeza, tuan-tuan, bermakna saya telah menjadikan harta itu sebagai Tuhan saya. Kita belajar kalimah tayyibah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bersifat dengan sifat uluhiyah melainkan hanya Allah. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ilahun illallah, hanya Allah. Kita belajar sifat 20, tuan-tuan. Allah bersifat dengan istighna dan iftiqar. 20 sifat dipecah pada 2. Istighna, iftiqar. Saya tak jelaskan secara detail. Tetapi saya cuma nak mengkaitkan tentang kita telah bertuhankan harta. Apa dia istighna? Istighna, Allah itu bersifat dengan yang maha kaya. Iftiqar, seluruh makhluk ini semua berhajat kepada Allah. Himpunan sifat 20 yang kita pegang dan kita bicarakan. Pada ketika itu, selama hidup kita, kita berharap pada siapa? Ketika kita mula ada harta, betul tak kita berharap pada Allah atau kita berharap kepada harta kita? Ketika kita miskin, bagaimana perasaan harap kita kepada Allah? Ketika kita kaya, apakah kurang perasaan harap kita kepada Allah? Ini yang menjadi persoalan dalam diri kita. Ketika kita mula meletakkan ada Tuhan lain selain Allah, pada ketika itu
kita terlupa bahawa kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam ilmu usul kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan Allah bagi yang baharu. Selain Allah itu baharu. Bermakna selain Allah tidak berkuasa. Selain Allah tidak bersifat kidam. Selain Allah tidak esa. Selain Allah tidak ada sifat istighna, iftiqar. Ketika kita mula beralihkan pegangan kita kepada selain Allah, salah atau betul, tuan-tuan? Kita tanya diri kita masing-masing. Ketika duit kita kurang, takut tak, tuan-tuan? Tuan-tuan jawab dalam diri tuan-tuan, dan tuan-tuan jawapan itu tuan-tuan tak boleh tipu Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah mengetahui apa dalam hati kita. Harta kita semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Resah tak, tuan-tuan? Ketika kita mula mensyirikkan Allah sedikit demi sedikit, sehari demi sehari, takut tak kita, tuan-tuan? Tak ada rasa apa-apa. Sebab itu di dalam usul adanya Jabariyah dan adanya Qadariyah. Sikit aja, tuan-tuan. Sikit aja. Serah habis pun tak boleh. Berpegang dengan tabiat sesuatu pun tak boleh. Ada sesuatu boleh. Berpegang tidak boleh. Sebab kita belajar ahli sunnah wal jamaah. Usaha ikhtiar memberi bekas. Usaha ikhtiar wajib, yang memberi bekas adalah Allah. Ketika kita meletakkan usaha dan ikhtiar itu memberi bekas, agak salah dah, tuan-tuan? Tabiat sesuatu itu memberi bekas, salah tak, tuan-tuan? Duit memberi bekas. Sehingga kan kita tak cakap yang duit itu memberi bekas. Harta itu memberi bekas. Tetapi kita pegang. Kita tak cakap, tapi kita pegang. Sama juga macam kita tak cakap Allah bertempat, tapi kita pegang Allah bertempat. Maaf, tuan-tuan. Maaf saya cakap ni. Kalau ada orang cakap Allah bertempat, kita marah, tuan-tuan. Kita pegang Allah bertempat. Mana contohnya? Ketika kita pergi Mekah, pergi Madinah, takut tak, tuan-tuan? Nak buat salah takut tak? Nak kata orang takut tak? Pasal apa tuan-tuan takut? Kalau di Kulim ni, tuan-tuan tak takut? Ketika itu kita belajar sifat Allah itu wahdaniyat. Kudrahnya wahdaniyat, iradahnya wahdaniyat, ilmunya wahdaniyat. Pada ketika itu, tidakkah kita mengatakan bahawa kudrah Allah itu berbilang-bilang? Bilang-bilang tak, tuan-tuan? Ketika di Mekah kita takut, sampai di Kulim kita tidak takut, bermakna kudrah Allah berbilang-bilang tak? Kenapa tuan-tuan takut nak cakap? Ketika kita mengatakan berpegang yang Allah itu bersifat ta'adud, ta'adud itu sifat yang mustahil. Mustahil bagi Allah. Agak-agak umrah kita sah tak? Haji kita sah tak? Kita tak cakap, tetapi kita berpegang yang Allah itu bertempat.
ketika kita sampai suatu tempat itu, kita kata demikian. Ketika kita berada di tempat kita, kita kata demikian. Sama juga tuan-tuan dalam doa. Kenapa di Raudah tuan-tuan doa betul-betul? Sampai di surau kita, di masjid kita, masjid Qaryah kita, tuan-tuan tak ada doa betul-betul? Apa bezanya tuan-tuan? Di sana tempat mustajab. Di sini ada waktu mustajab. Yang kita minta di sana tempat mustajab itu yang kita minta juga dengan Allah. Di sini waktu mustajab itu yang kita minta juga dengan Allah. Kenapa rasa di sana lain, rasa di sini lain? Agak-agak Allah tak tahu tak tuan-tuan? Ke Allah tak tahu? Allah tak tahu. Aku buat kat sini lain, Allah tak tahu. Kalau kat sana Allah tahu. Jadi bagaimana kita mengaji tentang sifat ilmu Allah? Jadi kalau selama ni kita pegang macam tu, semayang kita sah tak tuan-tuan? Jika selama ni kita pegang macam tu, puasa kita sah tak? Zakat kita sah tak? Haji kita sah tak? Salat kita sah tak? Sebab itu besok apabila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kau syirikkan aku atau tidak? Kau sekutukan aku atau tidak? Sebab itu Allah ingatkan kita dalam suratul Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Tuan-tuan, ini cerita penerimaan. Kita tahu tapi kita tak percaya. Semua orang tahu tuan-tuan Allah ada. Tapi tak percaya Allah ada. Baik, saya tanya tuan-tuan dan saya tanya diri saya. Kita nak pergi bercuti. Dalam poket kita ada 1,000. Agak-agak kita takut tak nak berhenti R&R? Nak makan, nak beli barang. Saya malam ni program last tuan-tuan, saya nak balik. Kata santai, program kita santai je malam. Agak-agak takut tak? Takut tak tuan-tuan? Duit ada dalam poket ada 1,000. Lalu kita nak pergi beli barang, nak makan. Tuan-tuan takut tak? Rasa takut tak? Tak kan? Tak rasa takut kan? Sebab apa? Tuan-tuan yakin, tuan-tuan rasa ada duit. Tuan-tuan rasa tak ada duit dalam poket tuan-tuan? Ada rasa kan? Sebab kita telah bawa duit 1,000. Kita nak beli barang, kita tak rasa takut. Sebab kita rasa ada duit. Kita nak pergi makan, kita tak takut. Sebab kita rasa ada duit. Kita nak pergi sesen minyak, kita tak takut sebab kita rasa ada duit. Saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, bila masa kita rasa ada Allah? Bila masa? Yang kita rasa ada Allah ni bila masa? Tuan-tuan, ini ada hadis kan? Iaitu hadis ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Tahu bila masa yang kita lalu tempat ihsan itu. Macam mana kita boleh yakin tentang adanya duit dalam poket? Bila masa kita yakin dan kita rasa adanya Allah. Ini usulnya tuan-tuan.
Jadi selama ni macam mana kita pada sisi Allah? Pada sisi manusia, tuan-tuan, kita nampak hebat. Dengan serban putihnya, jubah putihnya, sampai mas saya putih, tuan-tuan. Semua satu sut putih. Hebat ustaz ni. Rupanya pada penilaian Allah, saya adalah manusia yang paling hina pada sisi Allah. Jadi kenapa sampai sekarang kita semayang tapi tak berubah? Padahal Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makin semayang makin jadi baik. Kita dah semayang 60 tahun, tuan-tuan, takkan tak ada kesan langsung. Kita dah semayang 70 tahun, takkan kita tak ada kesan langsung. Yang Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 70 tahun semayang, takkan tak boleh berhenti bergaduh dalam satu masjid. Yang bergaduh ni orang semayang, yang bergaduh ni orang sujud. Semayang 60 tahun, takkan tak boleh berhenti lagi kata orang. Sebab Allah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang 60 tahun, tapi tak boleh yakin lagi pada Allah. Masih yakin lagi selain Allah. Kalau tak ada duit, susah. Kalau tak ada orang tolong, susah. Kalau tak ada itu, susah. Tuan-tuan, kita pegang Allah bersifat dengan sifat istighna. Dan kita hamba kepada zat yang bersifat dengan istighna. Baik. Sebelum saya nak jelas benda ni. Ayah kita orang kaya, kita yakin tak hidup kita senang? Yakin tak tuan-tuan? Ayah tuan-tuan millionaire. Dalam akaun dia ada 100 juta. Tuan-tuan yakin tak? Yakin tuan-tuan? Kenapa tak boleh yakin dengan Allah yang maha kaya? Kenapa kita boleh yakin pada manusia sebagai ayah yang kaya, tak boleh yakin kepada zat yang maha kaya, dan kita hamba kepada hamba yang maha kaya? Ketika kita ragu, itulah masa itu kita bergantung selain Allah. Kita tak cakap kita ragu dengan Allah. Tapi cara kita buat, kita ragu dengan Allah. Kita tak cakap, kalau cakap nanti orang akan hukum kita kafir. Tetapi kita buat, cara yang kita buat, amalan hidup yang kita buat, amalan yang kehidupan sehari-hari yang kita buat, menunjukkan kita ragu dengan Allah. Jadi kalau orang ragu ni agak-agak beriman tak tuan-tuan? Kita ngaji tauhid lama tuan-tuan. Ini bukan saya cakap. Ini kitab tauhid cakap. Kita tak payah ambil kitab yang besar. Nipis saja tuan-tuan. Bidayatul Hidayah. Apa makna tahqiq? Tahqiq ni makna dia jazam. Apa makna jazam? Jazam. Mestilah dia ni tadi mengikut sepakat dengan syarak dan ada dalil. Apa yang dikatakan jazam tahqiq ni tadi? Kena keluar 4 perkara. Pertama, jahil. Sama ada jahil itu jahil basit atau jahil murakab. Kedua, syak. Syak ini ragu dengan Allah. Separuh ragu, separuh tak ragu. Sampai Mekah yakin, sampai Kulim ragu balik. Ada duit yakin, bila tak ada duit tak yakin. Zan, ragu lebih banyak dari yakin. Waham, zan, yakin lebih banyak dari ragu. Waham, zan, waham, ragu lebih banyak dari yakin.
Kita tanya diri kita, banyak mana kita ragu dengan Allah? Sebab itu tuan-tuan, ketika kita mula ragu, kita menuntut kemuliaan dunia. Mula kita tamak. Kita himpun dunia, kita cari dunia. Kita lupa kita himpun akhirat, mencari kemuliaan akhirat. 60 tahun tuan-tuan, 70 tahun tuan-tuan, kita ditipu dengan benda yang sama, iaitu dunia. Hatta sekarang belajar pun disogokkan dengan keduniaan. Sebab ini akhir zaman tuan-tuan. Bukan zaman-zaman 50 tahun dulu tak. Ni zaman-zaman dah nak kiamat dah. Zaman ini yang disebut oleh Nabi SAW, yang imannya akan dicabut, diangkat sedikit demi sedikit. Tapi orang buat tak kisah. Cabut iman biarlah. Jangan cabut harta. Hilang iman biarlah. Jangan hilang dunia. Hilang iman biarlah. Jangan hilang amal. Jangan hilang iman biar tak apa. Jangan hilang duit. Jangan hilang nama. Jangan hilang pangkat. Tuan-tuan, sampai sekarang kita nak istiqamah sembahyang sunat ba'da maghrib tak mampu. Yang kita kata kita hebat di mana tuan-tuan? Sampai sekarang kita nak mampu nak istiqamah sembahyang sunat ba'da isya. Tak mampu. Sampai sekarang kita tak mampu nak istiqamah sembahyang sunat qabliyah subuh. Tak mampu. Tapi kita mampu lagi cari duit tuan-tuan. Badan tak larat, mampu lagi cari duit tuan-tuan. Otak dah tak boleh fikir, mampu lagi fikir cari duit. Macam mana nak himpun duit, macam mana nak tambah duit. Tapi kita tak fikir, macam mana aku nak tambah akan harta akhirat. Yang mana aku dah tak lama dah. Ini yang mula dilupakan oleh orang, tuan-tuan. Saya ingat lagi, tuan-tuan ni kenal kot almarhum orang tua saya, Ustaz Ghazali Hasbullah. Masa dia hidup dulu, dia banyak mengajar kawasan Kulim. Antara masjid yang dia mengajar, masjid lama, Taman Kenari dulu. Sekarang dah jadi masjid baru kan. Dia pesan dengan saya. Kata, Zam, ingat, aku mati. Peganglah pada yang tak mati-mati. Allah. Kau pegang dengan duit, duit habis. Kau pegang dengan orang, satu hari orang lari. Tapi kalau kau pegang dengan Allah, Allah sentiasa ada dan wajib ada. Dan Allah tak pernah resahkan kita selama ini pun. Yang meresahkan kita selain Allah, tuan-tuan, yang buat masalah dengan kita siapa? Allah ke? Selama ni yang jadi masalah dalam hidup kita, apa tuan-tuan? Duit. Apa lagi? Orang. Apa lagi tuan-tuan? Kita tak ada. Kita dengan Allah tak ada masalah. Tetapi kita buat masalah dengan Allah. Kita dengan Allah tak ada masalah. Tetapi kita yang buat masalah dengan Allah. Harta yang ada pada kita Allah bagi. Lalu kita buat masalah dengan Allah. Pangkat yang ada pada kita Allah bagi. Lalu kita buat masalah dengan Allah. Sihat yang ada pada kita Allah bagi. Lalu kita buat masalah dengan Allah dengan sihat yang Allah bagi. Besok kalau Allah tanya kita, tak boleh jawab agak-agak. Ni tubuh badan kita ni aku bagi, kau buat apa? Ya Allah, aku cari duit aja ya Allah sampai 70 tahun. 70 tahun kau cari duit aja. Aku jadikan kau, hidupkan kau bukan untuk cari duit. Aku hidupkan kau untuk ta'abudkan diri padaku.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz, kerja tu kan ibadah. Masa kerja lu tak tipu. Minta maaf cakap tuan-tuan. Tak pernah tipu OT. Tak pernah tipu claim. Tak pernah tipu MC. Siapa yang tuan-tuan dalam masjid ni yang kerja tak pernah tipu OT dengan MC? Cuba angkat tangan. Takkan seorang pun tak ada jujur dalam masjid ni. Cuba angkat tangan. Saya tak pernah tipu Ustaz MC. Saya tak pernah tipu claim Ustaz. Saya tak pernah tipu OT Ustaz. Berapa tahun tu tuan-tuan? Kita kerja berapa tahun? Agak-agak itu dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak dikira sebagai dosa. Agak-agak itu akan dibiarkan oleh Allah langsung. Allah tak kira sebab kita kuat semayang. Tuan-tuan, itu dosa kita dengan Allah. Dan dosa kita dengan makhluk. Macam mana tuan-tuan? Agak-agak masa beli motor tu, motor baru. Ikut sistem Islam ke sistem riba? Kita beli motor baru, sistem Islam kan sistem riba. Hutang kedai ni sistem Islam ke sistem riba? Kita beli motor baru ke hutang kedai ataupun ion kredit? Ion kredit ataupun hutang kedai. Ion kredit ni sistem riba ke sistem Islam? Riba ni dosa kecil, dosa besar tuan-tuan. Kita kata kita tahu. Riba tu haram. Tuan-tuan, orang tahu kalau dia langgar, lagi berat tak sisi Allah. Allah sebutkan dalam Quran, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kita katakan kerja itu satu ibadat, mana kerja kita yang kita boleh katakan satu ibadat? Ibadat ini perkara yang tidak melakukan akan dosa dan maksiat. Sebab kita rasa kita orang hebat. Kita rasa kita orang bagus. Sehingga kan kita rasa kita langsung tak ada salah dengan Allah selama 70 tahun ni. Selama 80 tahun ni. Aku langsung tak salah dengan Allah. Sebab aku dah salat. Aku dah puasa. Aku dah zakat. Ya Allah. Rupanya balik kosong. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW dalam kitab Syekh Abdul Mut'i Asy-Syamlawi? Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Shif li hasanatil umara faqala law kanat al-biharu midadan wa sajaratu aklama lamma hasartuha." فقال الشف لي حسنات أبي بكر فقال عمر حسنات من حسنات أبي بكر. Gambarkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Umar, kata Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Jibril. Jibril AS menjawab, jika lautan menjadi tinta, jadi dakwat dan seluruh pokok menjadi pena, aku tetap tidak mampu mencatatkan kebaikan Umar, kata Jibril. Hebatnya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sirah, Sayyidina Umar sifat dia lain, Sayyidina Abu Bakar sifat dia lain, Sayyidina Osman lain, Sayyidina Ali lain. Dan kadang apa yang kita risaukan tuan-tuan, kita baru ada ilmu sikit, kita rasa dah kita lebih hebat daripada sahabat, daripada ulama. Ada sikit je tuan-tuan. Kita rasa kita hebat. Kita dah lebih faqih daripada Sayyidina Abu Bakar. Kita lebih faqih daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Kita lebih mursyid daripada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya. Yang ni kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Jangan kita ditipu dengan nafsu kita. Nafsu ni tuan-tuan, alat bagi syaitan. Dia akan heret kita dan kerja syaitan. Dia akan heret kita keluar daripada neraka Allah. Kita dah buat baik, dia mula rosakkan amalan kita. Kita jumpa buat baik, dia keluarkan kita daripada syurga Allah. Dia nak masukkan kita ke dalam neraka Allah. Zaman ini bukan zaman macam dulu tuan-tuan. Zaman ini orang buat maksiat lalu orang menghina. Zaman dulu ramai yang buka aurat. Tapi mereka tak berani menghina hukum aurat. Zaman dulu ramai orang tak semayang. Tapi mereka tak berani menghina akan hukum semayang. Zaman ini orang tak semayang. Dan orang yang tak semayang ini menghina akan hukum semayang. Zaman ini zaman orang buka aurat. Dan orang yang buka aurat itu menghina akan hukum aurat. Zaman ni beza tuan-tuan, tak sama macam zaman dulu. Tak sama tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, seorang ulama menyatakan tuan-tuan, seseorang yang nak menjadi orang yang baik, kita tak dapat nak jadi baik, nak jadi sehebat macam Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tak dapat tuan-tuan. Takkan mampu kita. Takkan mampu kita tuan-tuan. Maka ulama bagi garis panduan kepada kita. 5 perkara ni kena ada tuan-tuan. Yang pertama, kalau tak silap saya, kalam daripada musannif dalam kitab Qatrul Ghasyiyah. Yang pertama kata ulama, iaitu bersihkan zahir batin. Jangan bersihkan zahir je tuan-tuan. Jangan bersihkan zahir je. Jangan berhijrah pada zahir saja. Hijrah zahir dan batin. Hijrah zahir batin. Bersih zahir batin. Taubat zahir batin. Macam mana taubat zahir batin ustaz? Kita cuma taubat tinggal semayang. Taubat buka aurat. Kita tak pernah pun taubat kerana sombong. Kita tak pernah pun taubat kerana riak. Tak pernah pun taubat kerana tamak. Tak pernah pun taubat kerana ujub. Herankan diri, akulah baik, orang lain tak baik. Ketika kita masa heran akan diri kita, kitalah baik, pada ketika itu kita mula mengatakan si fulan tak baik, si fulan tak baik, si fulan tak baik. Ini yang iblis buat tuan-tuan. Ketika dia rasa dia baik, lalu dia terus cakap dengan Allah, aku lebih baik daripada Adam. Wa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ini kata iblis. Tuan-tuan, kita berapa kali cakap macam tu? Bukan Adam saja, kita lebih baik dari anak Adam. Iblis, dia cakap sekali je tuan-tuan. Wa ana khairum minhu. Keluar syurga. Kita berapa kali? Rasa lebih baik daripada orang lain. Berapa kali tuan-tuan? Agak-agak berkali-kali. Boleh tak masuk syurga? Iblis cakap sekali. Rasa sekali. Keluar syurga. Kita 1000 kali. Boleh tak masuk syurga? Pengurusan aku lebih baik. Kalau aku tak ada susah. Pernah tak rasa macam tu? Cara akulah baik. Orang lain punya cara tak baik. Tak pernah rasa macam tu? Kalau iblis sekali keluar syurga, kita 1000 kali boleh masuk syurga.
Ini bukan cerita sini, tuan-tuan. Cerita sini senang. Cerita sini, ya, sampai 70 tahun. Habis. Susah kat sini, 70 tahun. Habis. Susah kat sana, khalidina fiha abada. Bukan 70 tahun. Sampai bila-bila. Jika kita tak betulkan akan apa yang kita pegang daripada sekarang, ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, mati dalam keadaan syirik. Tuan-tuan, ini pengajaran. Berapa kali kita dengar orang yang mati boleh sebut la ilaha illallah. Kurang-kuranglah, jangan panjanglah. La ilaha illallah panjang. Allah. Berapa kali? Umur saya sekarang 53. Tahun lepas kawan saya meninggal. Orang rumah dia telefon. Bagi tahu. Ustaz, saya panggil kawan saya ni abang. Sebab dia, umur dia lebih sikit pada saya, lebih kurang dalam 5 tahun. Ustaz, abang Alhamdulillah, sebelum dia nak meninggal, Ustaz dia baring, dia panggil anak-anak. Dia panggil saya, dia baca selawat azamiyah sekali, dia syahadat 3 kali, habis Ustaz. Pernah tak kita jumpa orang macam tu, tuan-tuan? Selama kita menghadaplah orang meninggal, dia baca selawat sekali, syahadat 3 kali, meninggal. Pernah tak tuan-tuan kita jumpa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis. Sebab persoalannya persoalan nak balik, bukan persoalan nak tinggal. Persoalan nak tinggal mudah, tuan-tuan. Ada rumah, ada motor, selesai. Tapi ada ke buruk kita kat sana? Dah siap ke belum? Ustaz, saya tiap-tiap tahun korban, Ustaz, 2 tahun ni je tak. Betul ke korban macam mana Nabi Ibrahim korban? Ini bukan cerita masalah fikahnya. Orang yang berkorban harus ambil sebahagian daripada Ini cerita macam mana Nabi Ibrahim korban. Apa makna korban? Apa hakikat adhiyah? Betul ke kita korban? Betul Ustaz? Tuan-tuan pernah pergi haji dan pernah berkorban semasa haji. Masa tuan-tuan korban kat sana, tuan-tuan berebut tak daging? Sajalah saya tanya, ke tuan-tuan serah aja dengan orang tu. Lillah. Ke macam kita korban kat sini sampai gaduh-gaduh. Saja saya nak tanya, kita memang buat korban. Tapi korban yang kita buat sama tak macam mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Daging cukup tak? Kepala hilang mana? Ekornya hilang mana? Selesai tak masalah penyelewengan daging korban? Selesai tak? Tuan-tuan yang seleweng ni orang semayang ke orang yang isap pit? Yang selewengkan daging korban ni orang puasa ke orang tak puasa? Malam ni saya macam semangat sikit. Jadi apa korban sebenarnya? Maaf tuan-tuan, saya sentuh benda ni berlaku di seluruh masjid. Saya sentuh benda ni sebab kita rasa apa? Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita dah ada burak.
Tuan-tuan, kalau orang yang berkorban tu pun gaduh sama sendiri, amalnya macam mana? Agak-agak Allah terima tak amal kita? Tuan-tuan, kita Qabil dengan Habil ni tuan-tuan ingat tak? Satu dia terima, satu terbakar. Pasal apa yang satu terbakar? Makna yang terbakar tu tak terima. Salah lembu ke tuan-tuan? Salah kambing ke tuan-tuan? Salah yang berkorban itu, bukan salah binatang korban. Bersihkan. Sebab kita tak lama dah tuan-tuan, kalau kita masih kekal sifat-sifat yang lama, rugi amal soleh kita. Terbakar, hilang. Rugilah kalau macam tu. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Muflis. Kita tak boleh tipu Allah, tapi kita boleh tipu orang. Kedua, kena ada kenderaan. Kenderaan ni apa kata ulama? Himmah yang tinggi, kesungguhan yang tinggi nak buat amal soleh. Sebab nak masuk syurga ni kalau tak bersungguh-sungguh tak dapat. Sebab dia kena mujahah. Kalau main-main tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Kerja main-main tak boleh masuk syurga. Ibadat main-main tak boleh masuk syurga. Zikir main-main tak boleh masuk syurga. Ibadat main-main tak boleh masuk syurga. Sebab dah buat baik, kena lawan pula perkara yang boleh menghalang daripada menghilangkan amalan. Dah semayang, jaga semayang. Dah puasa Senin Khamis, jaga puasa Senin Khamis. Dah selawat, jaga selawat. Yang kadang-kadang saya sentuh. Kadang selawat banyak. Zikir banyak. Tapi kahwinkan anak, tak nak ikut Islam juga tuan-tuan. Anak menantu tuan-tuan. Inai Allah. Zaman ni lain Ustaz. Baik jika kita lah hari ini zahir dan hidupnya Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku buat macam ni, boleh tak? Agak-agak Rasulullah kata boleh tuan-tuan. Agak-agak lah. Itu belum kita sandingkan anak-anak kita lagi dulu. Agak-agak Allah lupa tak apa yang kita buat dulu. Agak-agak lah. Kita taubat tak yang tu? Agak-agak lah Allah lupakan tak? Kiraman katibin ni hilang kan tak? Suratan amal ni dia terhilang pula. Tak mungkin tuan-tuan. Sebab ini cerita-cerita akhirat. Saya tak bawa cerita ni kat sini tuan-tuan. Sini selesai. Ketiga, adanya senjata. Senjata ni kata ulama, zikir dan doa. Kena ada zikir, kena ada doa. Lepas tu zaman sekarang orang kafir tak gerun dengan kita tuan-tuan. Orang kafir dengan kita tak gerun sebab kita kosong. Saya zikir Ustaz, tapi zikir masih kosong. Saya selawat Ustaz, memang selawat, tapi selawat masih kosong. Macam mana kosong Ustaz? Dikosongkan dengan amal maksiat kita. Siapa yang berani pada malam ini dalam masjid ini yang mengaku daripada Januari 1, 2021 sampai sekarang tak dengar aib orang, tak cakap aib orang? Siapa yang berani? Ustaz, saya dah setahun tak dengar buruk orang Ustaz. Saya dah setahun Ustaz tak cakap buruk orang. Siapa yang berani? Tak dengar langsung lah. Dalam setahun ni tak dengar langsung lah. Tak baca langsung lah. Dalam grup WhatsApp pun tak ada lah. Tuan-tuan, Nabi cakap siapa dengar aib orang, siapa cakap aib orang, amal solehnya semua habis.
Jadi macam mana kita nak kata kita orang soleh? Amal soleh tak ada, takkan nak dikatakan orang soleh. Orang soleh ni tentu ada benda yang soleh. Benda soleh dah hilang. Macam mana besok kita balik? Kita semua nak balik dah tuan-tuan. Tak lama dah dunia ni. Kiamat pun dah tak lama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok perubahan dunia macam mana. Tuan-tuan tengok sekarang Mekah, Madinah macam mana tuan-tuan. Tak macam dulu dah tuan-tuan. Nabi dah cakap dah benda yang berubah ni akan berlaku. Saya berani cakap sebab saya buat haji tahun 90-an. Saya nampak sendiri perubahan yang berlaku cukup ketara di Tanah Haram tuan-tuan. Saya berani cakap benda ni. Apa yang disebut oleh Rasulullah terjadi tuan-tuan. Kita tengok terjadi dan terus terjadi. Tapi benda yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, langsung tak ada rasa takut. Alah kiamat lah. Lah hantarlah nak kiamat. Hantarlah. Nak jadi apa? Jadilah. Orang kafir dah tak gerun kat kita. Sebab Nabi sebut macam tu. Orang kafir tak gerun dah. Kita ni banyak macam buih di laut. Tetapi tidak ada kegerunan. Macam mana kita nak gerun tuan-tuan? Kita nak digeruni oleh orang kafir di sekeliling kita. Sebab tak ada benda yang boleh menjadikan mereka gerun. Tak boleh. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa kata ulama? Kena ada sahabah. Kawan yang sama-sama kita menuju ke jalan itu. Cari kawan yang baik. Kawan yang paling hampir dengan kita adalah isteri dan anak-anak. Bawa tuan-tuan anak-anak semua. Jangan biarkan anak-anak kita tuan-tuan. Sayang tuan-tuan. Jangan biarkan isteri kita tuan-tuan. Sayang tuan-tuan. Jangan biarkan mereka. Bawa mereka. Bawa anak-anak. Walaupun mereka, kita tak boleh bawa mereka 100%. Sekurang-kurangnya, kita dah bawa mereka dan tarik mereka. Jangan biarkan anak menantu kita sayang tuan-tuan. Jangan biarkan. Dan jangan nilai anak menantu kita dengan harta benda. Tetapi nilailah mereka itu dengan agama. Nilai mereka dengan agama. Bukan nilai mereka itu dengan nilaian dunia. Tetapi nilailah mereka itu dengan nilaian agama. Kan susah tuan-tuan. Senang. Hidup dengan Allah ni senang. Dan yang kelima, kata ulama, carilah guru yang boleh pimpin kita ke jalan Allah. Yang boleh pimpin kita betul-betul ke jalan Allah ni. Cari tuan-tuan, pegang dia. Jangan lepaskan dia. Kalau nak selamat, kata ulama, 5 perkara ni jika telah ada dalam diri kita, selamat. Lepas tu kita lihat orang dulu-dulu tuan-tuan, tak ada satu pun guru kita yang dulu tidak ada amalan yang khususi. Ini yang digeruni tuan-tuan oleh orang-orang kufar. Kalau kita tengok sejarah-sejarah pahlawan-pahlawan kita tuan-tuan, pahlawan-pahlawan Melayu, semuanya mereka di kalangan ahli tariqah. Kalau kita tengok sejarah pahlawan-pahlawan Melayu kita tuan-tuan yang mempertahankan negara kita ni tadi, kebanyakan semuanya lah, boleh kata semua di kalangan ahli tariqah tuan-tuan. Bukan sekadar faqih saja, tetapi mereka ni, hati mereka bawa kepada Allah, hadap kepada Allah. Ini perjalanan orang dulu. Lepas tu agama berkembang. Agama berkembang macam mana? Sebab mereka menggunakan kudrah mereka, harta mereka mempertahankan agama. Beza dengan sekarang, minta maaf, mereka mempertahankan harta dengan agama. Macam mana tuan-tuan? Tawalah tuan-tuan. Sekarang kalau tak ada duit, anak kita bodoh Quran. Kalau tak ada duit. Ya tak?
Kalau tak ada duit, kita bodoh ilmu. Masjid tak ada duit, mana boleh panggil ustaz, betul tak? Ha? Kalau tak ada duit, tak boleh dapat agama akhir zaman. Jadi, nak tak nak, fikir duit. Duit ini, daripada dulu sampai sekarang memang tipu kita. Cantik. Strategi syaitan. Nampak tak? Sebenarnya bukan kalau tak ada duit tak boleh dapat ilmu, kalau tak ada duit tak boleh jadi orang baik. Salah. Salah, tuan-tuan. Kalau tak ada Allah, tak boleh dapat ilmu. Tak ada Allah, tak boleh jadi orang baik. Kalau tak ada Allah, tak boleh jadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Itu sebenarnya. Tapi kita dah disekularkan sampai sekarang. Orang sekular ni apa, tuan-tuan? Sekular ni tadi, dia didik kita kepada material. Tak ke kita sekarang dah macam sekularisme? Maaflah cakap, tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang orang tanya saya, ustaz cakap je boleh lah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Allah bagilah saya kurnia. Alhamdulillah. Saya buat sekolah, 1 sen saya tak ambil. Saya buat sekolah baru je, tuan-tuan. Baru je. Dalam 23 tahun. 23 tahun saya berjalan dengan saya tak ada wajib apa-apa bayaran. Yuran tahunan, yuran bulanan, yuran masuk. Tak ada. Siapa nak belajar, belajar. Macam mana makan? Makan ikut mulut lah. Ada orang makan ikut telinga. Alhamdulillah tak pernah tak makan, tuan-tuan. Pandemik 2 tahun baru ni. Tahun 2020, 2021. Pelajar saya tak balik, tuan-tuan. Tak balik, alhamdulillah. Sekolah lain semua balik. Saya tak balik. Kami di Selangor diarahkan tutup. Tapi saya tak tutup. Mak Ayah kata terpulanglah Kak Ustaz. Tapi sekolah lain kami arahkan tutup. Alhamdulillah, makan macam biasa, tuan-tuan. Allah tolong. Allah tolong, Allah bantu. Kenapa? Kerana Allah tak pernah mungkir janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Nabi sebut dalam hadis, orang belajar, orang mengajar, kafalahu rizqahu. Allah jamin rezekinya. Kalau Nabi cakap, takkanlah kita tak percaya, tuan-tuan. Nabi cakap, orang ajar, orang belajar, kafalahu rizqahu. Rezekinya Allah jamin. Itu Ustaz mengajar keliling-keliling ni macam mana? Saya tak ambil duit masjid, tuan-tuan. Minta maaf. Masjid malam ni jangan bagi saya sampul sagu hati. Saya tolak. Saya tak ambil. Jadi kadang pernah ada orang tanya saya, Ustaz, besok kalau tak ada duit macam mana, Ustaz? Tak payah ngajar lah, dah tak ada duit. Takkan nak merangkak pergi pula. Dah tak ada, duduk rumah, diam-diam. Ada, pergi mengajar. Tapi Allah Ta'ala ni zalim ke, tuan-tuan? Allah Ta'ala ni zalim tak? Saya nak tanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni zalim tak? Agak-agak Nabi dulu, kalau Nabi bergantung pada harta, sampai tak Islam kat kita? Sajalah saya tanya, tuan-tuan. Kalaulah Nabi macam kita, sampai tak Islam kat kita? Agak-agak lah. Tuan-tuan jawablah, jangan saya jawab. Kalau saya soal, saya jawab, tak guna saya soal. Saya soal, saya jawab. Saya soal, saya jawab. Tak gunalah saya soal, tuan-tuan. Maka kita dapat jadi orang Islam. Kita dapat kenal Allah. Kita jadi orang baik. Sebab pengorbanan Nabi. Tapi yang kita buat ni betul ke apa yang Nabi buat? Yang kita kata kita teruskan perjuangan Nabi. Apa yang kita buat ni betul ke apa yang Nabi buat?
Alhamdulillah, tuan-tuan cukup setakat ini je. Tuan-tuan doakan saya malam ni selamat balik ke Selangor. Tolong doakan, ya. InsyaAllah besok saya sampai, Sabtu, dan lusa saya akan teruskan lagi perjalanan saya ke Kuala Terengganu. Tuan-tuan tolong doakan, yang madrasah sekarang ni, kami tengah buka lagi satu madrasah lagi di Pantai Timur, di Kuala Terengganu. Saya minta doa tuan-tuan, ya. Saya minta doa. Sebab doa ni senjata orang mukmin. Sampai setengah orang kata, Ustaz tak ada buat apa-apa ke untuk dana wakaf-wakaf sekolah, tak ada. Saya minta doa. Saya tak ada buka lot-lot wakaf ke apa ke, tak ada. Memang saya tak ada buka apa-apa. Macam mana Ustaz nak buka sekolah? Pandailah Allah Ta'ala. Jadi saya bagi tahu tuan-tuan sekarang malam ni, tuan-tuan dah ada maklumat. Sekarang zaman lain tuan-tuan, tak macam dulu. Zaman ni kalau kita minta duit orang marah. Datang sumbangan. Kerja lain tak ada. Saya mengajar tahun 89 tuan-tuan di masjid-masjid. Tak macam sekarang tuan-tuan. Minta maaf saya cakap. Kalau saya cakap ni orang marah. Kalau saya cakap ni orang marah. Memang orang marah. Sekarang ni boleh kata tiap-tiap hari sumbangan. Masa saya mengajar tahun 90-an, tak dengar tuan-tuan masjid. Ustaz-ustaz kami yang mengajar ni tak dengar tuan-tuan. Tak dengar. Nak kata tak ada sekolah dulu, ada. Almarhum orang tua saya buka sekolah tahun 82. Dan pada tahun 80, ketika itu ada satu lagi sekolah di Kuala Selangor. Iaitu almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari. Di Selangor ni, ada beberapa sekolah. Terus saya bawa tuan-tuan fikir. Tahun 80, di satu negeri, lebih kurang ada 5 sekolah. Di satu negeri. Sekarang, satu negeri ada berapa sekolah agak? Kalau negeri Kedah ni ada berapa tu? Agak-agak lah. 5 ke 5,000. Saya bawa tuan-tuan fikir. Kalau dulu 5 buah sekolah. Maknanya kalau satu sekolah ada 100 orang, 5 sekolah, 500. Satu hari 500 budak-budak baca Quran. Dulu, kira lah 40 tahun dulu. Macam mana keadaan manusia? Macam sekarang lah tuan-tuan. Gaduh sana sini. Adik-beradik pecah belah. Baik, dalam 5,000 sekolah, satu sekolah ada 20 orang. Kali dengan 5,000 bermakna 10,000 orang. Dulu 500, sekarang 10,000. Tiap-tiap hari 10,000 orang baca Quran. Tak ada ke rahmat Allah tuan-tuan? Ini segi ilmu. Jangan kita fikir segi Allah. Ini segi Dulu 500 orang baca Quran. Kampung aman damai. Kalau pergi masjid, kunci letak dekat hari ni cubalah letak kat motor. Cuba. Dulu kita pergi masjid, kunci dekat motor. Allahu Akbar. Risau tak tuan-tuan? Tak risau. Sekarang kunci dekat motor. Risau tak? Imam batal semayang tuan-tuan. Dia sayang motor lagi daripada semayang. Motor wai suku. Jangan main-main. Jangan buat-buat. Kalau ikut segi syaraknya, 500 baca Quran dengan 10,000 baca Quran, banyaklah rahmat 10,000. Kenapa tak jadi rahmat? Kenapa tak jadi rahmat? Makin balak turun. Sebab apa? Kena tanya. Kita kena tanya benda ni. Ini yang kita kena tanya. Kenapa ya? Itu saya ingat lagi tuan-tuan. Masa saya mengajar di masjid. Ini dah tak masuk dalam kuliah ni. Ini dah cerita melalut ni.
Masa saya mengajar tahun 90-an dulu tuan-tuan, dia tak ada istilah envelope. Dulu istilah tin Milo. Ni, nanti jemaah ambil tin Milo, tong bubur dalam tin Milo. Kita tahu haji yang kedekut, kalau tin tu bunyi. Kalau senyap, haji ni bukan orang kedekut, dia orang pemurah. Kalau yang bunyi tu kedekut, betul orang guna tin Milo dulu. Apa yang ada dalam tin Milo, itu yang dibagi kepada Ustaz. RM5, RM5 lah. RM3, RM3 lah. Mengajar di masjid kampung tuan-tuan, RM5. Tak ada kami bunyi pun. Kami tak bunyi. Terus mengajar sampai khatam kitab. RM5. Bulan depan kadang-kadang RM7. Kadang getah naik, dapat RM10. Terus mengajar sehingga kitab habis. Sekarang cuba bagi RM10. Tengok. Bagilah tuan-tuan. Try lah. Kata ikhlas Ustaz. Try lah sekali-sekali. Try. Kata ikhlas Ustaz. Bagi tu. Orang dulu pun isi minyak juga. Apa beza minyak dulu dengan minyak sekarang? Bukan orang dulu semua ustaz wali-wali. Kencing semua dalam tank. Dulu isi minyak juga. Sekarang isi minyak juga. Cuma bezanya mereka pegang apa yang Nabi sebut. Orang belajar, orang mengajar. Kafalahu rizqahu. Tak? Maaf tuan-tuan. Ya, minta maaf. Saya tak suruh tuan-tuan setuju dengan saya. Ya, tak suruh tuan-tuan setuju dengan saya. Baik, setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tolong doa Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga akidah kita. Kita bukan nak apa tuan-tuan, balik dapat mati husnul khatimah tu je. Bukan nak apa-apa, mati husnul khatimah. Dah, itu je. Baik, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا حلالا طيبا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء. اللهم سلمنا من كل فتنة يا الله، من فتنة الدنيا، من فتنة المحيا والممات، من فتنة القبر، من فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.